Insentif TASKA Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bertujuan mengurangkan beban pengusaha TASKA dan menggalakkan penubuhan TASKA baru. Di samping meringankan beban ibu bapa yang kurang berkemampuan membiayai iuran TASKA. Pilihlah TASKA berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. TASKA berdaftar, TASKA berkualiti. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Selamat kita bertemu lagi di dalam rancangan Majalah Skot. Gerak khas ataupun lebih sinonimnya dikenali sebagai komando adalah sebuah pasukan khusus di dalam tentera darat. Pasukan ini telah ditubuhkan pada tahun 1965 yang berkeupayaan untuk melaksanakan operasi khas di dalam kawasan yang strategik. Pasukan ini juga berkeupayaan untuk diatur gerakan sama ada melalui darat, laut dan udara. Latihan menyelamat tebusan merupakan satu kepakaran yang perlu dipelajari oleh warga gerak khas. Menyelamat tebusan merupakan salah satu kepakaran yang tidak dimiliki oleh pasukan lain di dalam tentera darat Malaysia. Di dalam persekitaran geostrategik pasca 9/11, fenomena ancaman tidak tradisional atau non-threat traditional, peperangan melawan keganasan menjadi satu agenda utama pada masa kini. Disebabkan itu, gerak khas turut memperkukuhkan kesiapsiagaan dan kemahiran anggotanya di dalam usaha menangani isu keganasan. Tim unit lawan keganasan berkeupayaan untuk melaksanakan tugas menyelamat tebusan seperti mana latihan yang sedang dipertontonkan. Saya kini berada di Pusat Latihan Peperangan Khusus Tentera Darat atau lebih dikenali dengan singkatan PULPA yang terletak di Kamp Sungai Udang Melaka.
Bagi melayakkan seorang anggota tentera untuk berkhidmat di dalam pasukan gerak khas, mereka terlebih dahulu dikendaki mengikuti dan seterusnya lulus kursus asas komando yang dijalankan selama 14 minggu di Pulpap. Seawal jam 5 pagi, anggota telah pun memulakan aktiviti harian mereka dengan melakukan latihan jasmani. Pada hari ini, anggota akan melaksanakan ujian jalan lasak sejauh 16 km pada waktu siang. Setelah hampir 3 jam, para pelatih diuji berjalan lasak bermula dari pukul 6.30 pagi tadi. Dan sekarang hampir pukul 9 pagi, mereka telah sampai di Kampung Paya Mengkuang dan dijangka menamatkan latihan di Sungai Linggi pada pukul 11 pagi nanti. Bagi latihan ini, para penuntut diuji daya ketahanan mental dan fizikal mereka yang mana ianya merangkumi ujian sejauh 3, 5, 7, 9 dan 10 batu serta mini long march sejauh 40 km dan terakhir sekali long march sejauh 160 km. Latihan ini turut dilaksanakan pada waktu siang dan juga malam. Latihan ini amat menguji daya ketahanan penuntut kerana mereka terpaksa mengharungi keadaan cuaca yang panas terik. Ujian menyeberangi Sungai Linggi ini, para pelatih menggunakan plastik hitam untuk membungkus peralatan dan juga digunakan sebagai pelampung. Sebagai anggota gerak khas, mereka berkeupayaan untuk menempuh apa jua halangan semula jadi. Oleh itu, seorang anggota gerak khas mestilah berkeupayaan untuk berenang dan berapung menggunakan apa jua sumber yang ada bagi membolehkan mereka menyeberangi halangan sungai seperti ini. Tiap penuntut dikehendaki melaksanakan latihan menyeberangi sungai dengan menggunakan pelampung buatan sendiri bersama senjata. Mereka juga akan dilatih menyeberangi halangan sungai dengan menggunakan tali yang direntangkan. Lampung rekaan, Tuan. Sampai kat mana? Sampai kat mana? Sampai sini, Tuan. Sampai kat sini, sampai kat mana? Sampai ujung. Sampai ujung. Gunalah kaki, kicking. Tangan ada. Dulu. Bukan air tak pasang, air tak laju. Buatlah yang betul. Buat ni. Boleh lah! Okey, keluar! Boleh!
Latihan terjun dengan menggunakan helikopter adalah merupakan salah satu dari latihan penerjunan bermula di peringkat asas yang wajib dijalani oleh setiap anggota regimen gerak khas. Sebelum memulakan latihan terjun, jurulatih akan memastikan setiap anggota memakai peralatan keselamatan bertujuan menjamin keselamatan dan memastikan peralatan keselamatan telah dipasang dengan kaedah yang betul. Selepas anggota memakai peralatan keselamatan, mereka melakukan beberapa kali ulangan cara-cara menggunakan tali semasa terjun dari helikopter. Pegawai keselamatan helikopter akan memberikan penerangan secara ringkas kepada anggota regimen gerak khas sebelum mereka menaiki helikopter dan seterusnya melakukan latihan penerjunan. Setiap pergerakan anggota regimen gerak khas yang melakukan latihan penerjunan akan sentiasa diawasi oleh jurulatih bagi memastikan keselamatan pada setiap masa. Bagi tujuan ini, setiap anggota perlu saling membantu di antara satu sama lain dan ini mewujudkan semangat berpasukan yang tinggi. Untuk latihan abseiling, setiap penuntut akan melaksanakan latihan menggunakan helikopter di ketinggian lebih kurang 100 kaki atau 30 meter. Mereka juga akan melaksanakan ground training terlebih dahulu dan turut diberikan taklimat ringkas sebelum melaksanakan latihan yang bertujuan untuk mengelakkan berlakunya sebarang kemalangan ketika latihan ini dilaksanakan. Bangunan serbaguna setinggi 100 kaki ini digunakan oleh pelatih bagi menjalani latihan abseiling, rappelling, junam selesa dan terjun gaya bebas. Latihan abseiling, rappelling, junam selesa dan Tarzan course didedahkan kepada anggota gerak khas bertujuan untuk menguji ketabahan dan meningkatkan keyakinan. Selain ianya merupakan salah satu teknik bagi melepasi halangan-halangan ketika melaksanakan tugas. Latihan abseiling dan rappelling ini dilaksanakan tanpa dan bersama peralatan lengkap. Mereka juga turut dilatih mengendalikan anggota yang cedera semasa berada di tempat yang tinggi. Latihan didikan ketabahan atau lebih sinonim dikenali di kalangan anggota gerak khas sebagai Tarzan course direka bagi menghilangkan rasa takut berada di tempat tinggi. Anggota akan menempuhi 8 halangan yang dimulakan dengan memanjat tali setinggi 5 meter. Seterusnya, menyeberangi kabel, merangkak kucing, melalui tiki imbang, melintasi titi gantung, melepasi halangan balak,
Dan akhir sekali, Thousand Swing. Di menara serbaguna ini juga, anggota gerak khas dilatih melakukan latihan junam selesa. Menurutkan tuan, saya 1140215 Kapral Mat Rasidi Benyan, selamat turun tuan. Okey, sniper 3, turun. Anggota gerak khas juga dilatih bagi melaksanakan operasi sniper. Pulpak juga turut menganjurkan kursus sniper untuk anggota-anggotanya. Anggota sniper merupakan anggota yang mempunyai kemahiran medan perang yang tinggi dan penembak tepat ke atas sasaran dari kawasan yang tersembunyi. Selain daripada itu, anggota sniper juga boleh digunakan untuk mengumpul maklumat. Mereka berkeupayaan membuat penyamaran di dalam apa jua keadaan tanpa dapat dikesan oleh musuh. Cara satu aku dalam kedudukan. Cara satu tembak untuk tembakan serentak. Cara satu tembak. Standby. Fire. Di hangar cawangan payung terjun, para pelatih mendapat latihan asas terjun statik dan terjun bebas. Di hangar ini terdapat beberapa mokap dan peralatan latihan bagi melatih anggota-anggota di dalam kursus penerjunan. Latihan ini amat diperlukan anggota bagi memahirkan mereka sebelum melakukan latihan penerjunan sebenar dan mengelakkan mereka daripada mendapat sebarang kecederaan. Antara latihan yang didedahkan adalah kawat pesawat, terbang bersama alatan, teknik mendarat dengan selamat dan latihan menarik kipas. Penerjun juga dilatih mengendalikan situasi sekiranya berlaku payung tidak kembang. Latihan pelipat payung. Di Pulpak, terdapat satu cawangan yang bertanggungjawab di dalam aspek pengurusan dan penyelenggaraan payung terjun, termasuk melipat payung yang dikenali sebagai cawangan rigger.
Di cawangan Riga ini, kerja-kerja melipat payung terjun statik dan bebas dilakukan. Ini adalah payung terjun statik yang berukuran 30 kaki panjang, sedang dilipat oleh anggota cawangan Riga. Di cawangan ini, setiap payung sama ada statik atau bebas yang telah digunakan akan dicuci, diperiksa serta dilipat dan seterusnya akan diperiksa semula bagi menjamin keselamatan penerjun. Sebagai seorang anggota Riga, mereka mempunyai kemahiran di dalam penyelenggaraan semua jenis payung terjun yang digunakan oleh angkatan tentera mereka. Sebarang kelalaian oleh anggota Riga boleh mendatangkan akibat buruk ke atas penerjun yang menggunakannya. Oleh itu, ketelitian amat dititik beratkan dalam melaksanakan semua kerja perlu ada di dalam diri setiap anggota Riga. Kelalaian mereka dalam melaksanakan tugas boleh mendatangkan derita ke atas anggota lain seumur hidup. Untuk menyiapkan lipatan payung terjun statik ini mengambil masa kira-kira 30 minit. Jadi kalau macam lepas dah siap ni, memang selamatlah untuk buat terjunan. Lepas lipatan ni, payung ni untuk selamat digunakan lah. Okay. Kita telah pun sampai ke akhir rancangan. Moga kita bertemu lagi di dalam rancangan majalah Scott yang akan datang dengan paparan kehidupan, aktiviti seharian, tugas dan tanggungjawab seorang anggota tentera terhadap agama, negara dan bangsa. Jumpa lagi! Komando! 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 Inilah barisan kita yang ikhlas berjuang, siap sedia berkorban untuk ibu pertiwi. Sebelum kita berjaya, jangan harap kami pulang. Inilah sumpah pendekar kita menuju medan bakti. Andai kata kami gugur semua, taburlah bunga di atas pusara. Kami mohon doa